Salam sejahtera, cikgu ucapkan kepada para pelajar yang dikasihi sekalian. Bertemu lagi kita dalam siri pembelajaran Bahasa Melayu. Pada kali ini, kita akan belajar berkaitan tajuk keluarga Adiputra. Para pelajar boleh merujuk buku teks halaman 5. Standard pembelajarannya ialah 4.1.1 iaitu bercerita dan mengujarkan dialog yang mengandungi peribahasa dan bahasa yang santun. Ini bermaksud untuk tajuk ini para pelajar perlu bercerita dan mengujarkan dialog berdasarkan bahan rangsangan yang mengandungi peribahasa dan bahasa yang santun. Mari kita lihat buku teks halaman 5 yang berkaitan keluarga Adiputra. Mari bercerita. Cikgu akan bacakan pendahuluan untuk cerita tersebut. Para pelajar sila dengar dan perhatikan. Pada minggu lalu, Chan Ho dan keluarganya menonton filem animasi Keluarga Adiputra. Filem itu mengisahkan sebuah keluarga saling membantu ketika menghadapi kesusahan. Chan Ho dan keluarganya berasa gembira kerana filem itu amat menghiburkan. Baiklah, cerita keluarga Adiputra ini tentang sebuah keluarga yang saling membantu ketika menghadapi kesusahan. Baiklah, mari kita baca dialog yang terdapat dalam cerita keluarga Adiputra untuk memahami jalan cerita tersebut. Cikgu akan bacakan, kemudian kamu bacakan semula mengikut intonasi yang betul. Ayah, nyawa kita bagai telur di hujung tanduk. Kita mesti meninggalkan tempat ini. Jangan bimbang, anakku. Ayah ada jalan untuk menyelamatkan diri. Mereka masuk ke dalam sebuah gua. Berhati-hati, anakku. Keadaan di dalam gua ini gelap seperti malam. Baik, ibu. Apabila mereka keluar dari gua itu, aduhai, kita langkah kiri. Jangan berputus asa. Ingat, hendak seribu daya, tidak hendak seribu dalih. Mereka pun berganding bahu untuk membina titi daripada pokok yang telah tumbang. Setelah bermandi peluh, akhirnya mereka berjaya tiba di seberang. Syukurlah kita telah selamat. Itu tadi dialog yang terdapat dalam cerita Adiputra. Cikgu harap kamu dapat memahami jalan cerita yang cuba disampaikan. Baiklah, setelah para pelajar membaca dialog tadi dengan sebutan dan intonasi yang betul, sekarang cikgu mahu para pelajar cuba sampaikan cerita berdasarkan gambar dan situasi yang berlaku dalam cerita tersebut. Tapi sebelum itu, kita perlu melihat dahulu apakah maklumat-maklumat yang boleh kita perolehi daripada gambar tersebut untuk membantu kita bercerita. Kita lihat gambar yang pertama. Kita lihat dahulu dialog yang disampaikan oleh Adiputra. Ayah, nyawa kita bagai telur di hujung tanduk. Kita mesti meninggalkan tempat ini. Selain itu, kita juga perlu dapatkan maklumat-maklumat lain untuk membantu kita membina cerita. Apakah maklumat yang kita perlukan? Oh, siapakah mereka? Mereka ialah keluarga Adiputra. Apa yang berlaku?
Jambatan di sungai itu telah runtuh. Mengapa jambatan itu runtuh? Jambatan itu runtuh kerana air sungai itu melimpah dan arusnya deras. Mengapa itu berlaku? Perkara itu berlaku kerana hujan yang lebat. Jadi, para pelajar sudah dapat maklumat-maklumat yang diperlukan untuk membina cerita. Jom kita bina cerita bersama-sama. Berdasarkan gambar tadi, kita sudah dapat maklumat berkaitan dengan hujan turun, lebat, air melimpah, keluarga berada bahaya, mereka meninggalkan, malangnya runtuh. Berdasarkan maklumat-maklumat tersebut, cuba para pelajar bina cerita. Baiklah, cikgu akan kongsikan contoh cerita yang boleh dibina. Misalnya, hujan turun dengan lebat. Air sungai itu telah melimpah dan arusnya deras. Keluarga Adiputra berada dalam bahaya. Mereka perlu meninggalkan tempat itu. Malangnya, jambatan di sungai itu telah runtuh. Seterusnya, mari kita lihat pula gambar yang kedua. Sebelum kita membina cerita, mari kita dapatkan maklumat dahulu daripada gambar tersebut dan cuba fahami dialog yang disampaikan. Jangan bimbang anakku, ayah ada jalan untuk menyelamatkan diri. Jangan bimbang anakku, ayah ada jalan untuk menyelamatkan diri. Daripada dialog yang dituturkan oleh ayah Adiputra itu, kita dapat maklumat bahawa Adiputra berasa bimbang. Daripada dialog tersebut juga kita dapat maklumat bahawa ayah Adiputra ada jalan untuk menyelamatkan diri. Dan kita juga mendapat maklumat bahawa ayah Adiputra meminta Adiputra supaya tidak bimbang. Berdasarkan maklumat tersebut, mari kita bina cerita. Okey, baik. Cikgu akan berikan contoh cerita yang boleh kita bina. Misalnya, Adiputra berasa bimbang. Ayahnya meminta Adiputra agar tidak bimbang dan takut. Ayahnya juga memberitahu bahawa dia ada jalan untuk menyelesaikan masalah itu. Para pelajar boleh membina cerita yang lain berdasarkan kreativiti para pelajar sendiri. Mari kita lihat pula gambar yang ketiga. Sebelum kita membina cerita untuk gambar ini, kita cuba fahami dahulu maklumat yang terdapat dalam gambar tersebut melalui pernyataan dan dialog yang dituturkan oleh Ibu Adiputra. Baik, cikgu akan bacakan dan para pelajar sila beri perhatian. Mereka masuk ke dalam sebuah gua. Berhati-hati anakku, keadaan di dalam gua ini gelap seperti malam. Baik ibu, itu antara contoh dialog yang telah disampaikan oleh Ibu Adiputra. Berdasarkan pernyataan dan dialog yang disampaikan itu, kita perolehi maklumat bahawa mereka masuk ke dalam sebuah gua. Keadaan di dalam gua itu gelap. Ibu Adiputra meminta agar Adiputra berhati-hati
hati. Okey, mari kita bina cerita berdasarkan maklumat-maklumat tersebut. Berikut, cikgu berikan contoh yang telah cikgu buat. Kita lihat contoh. Mereka masuk ke dalam sebuah gua. Keadaan gua itu sangat gelap. Ibu Adiputra meminta Adiputra agar berhati-hati. Itu contoh cerita yang boleh kita bina berdasarkan maklumat dan gambar yang kita lihat. Sekarang mari kita lihat gambar yang keempat dan mari kita bina cerita. Sebelum kita bina cerita, kita lihat dahulu maklumat yang kita boleh dapati daripada pernyataan dan dialog yang dituturkan oleh Adiputra. Dengar, cikgu akan bacakan maklumat dan dialog tersebut. Apabila mereka keluar dari gua itu, aduhai, kita langkah kiri. Berdasarkan pernyataan dan dialog tersebut, kita perolehi maklumat bahawa mereka telah keluar dari gua itu. Mereka ternampak sebuah jambatan. Tetapi jambatan itu rosak. Mereka sedih. Berdasarkan maklumat itu, mari kita bina cerita. Lihat dan dengar contoh cerita yang cikgu berikan. Apabila mereka keluar dari gua itu, mereka ternampak sebuah jambatan. Tetapi jambatan itu turut runtuh. Mereka berasa sangat kecewa dan sedih. Para pelajar boleh membina cerita berdasarkan kreativiti para pelajar sendiri. Baiklah, mari kita lihat pula gambar yang kelima dan mari kita bina cerita. Sebelum kita bina cerita, kita perlu melihat gambar dan perhatikan dialog yang dituturkan untuk membantu kita mendapat maklumat semasa membina cerita. Baik, cikgu akan bacakan dahulu dialog tersebut. Sila dengar dengan teliti. Jangan berputus asa. Ingat, hendak seribu daya, tidak hendak seribu dalih. Apa maklumat yang kita perolehi daripada gambar dan dialog tersebut? Berdasarkan dialog tersebut, kita perolehi maklumat yang pertama, ayah Adiputra melarangnya berputus asa. Yang kedua, ayah Adiputra mengingatkan bahawa setiap perkara boleh dilakukan sekiranya kita berusaha bersungguh-sungguh dan begitu sebaliknya. Okey, berdasarkan maklumat tersebut, mari kita bina cerita. Contoh cerita yang boleh kita bina ialah ayah Adiputra melarangnya berputus asa. Ayahnya juga mengingatkan supaya Adiputra berusaha bersungguh-sungguh untuk selesaikan masalah. Baiklah, kita lihat pula gambar yang ke-6. Apakah cerita yang boleh para pelajar bina berdasarkan gambar tersebut? Sebelum membina cerita, para pelajar perlu membaca pernyataan yang terdapat pada gambar tersebut untuk mendapatkan maklumat. Cikgu akan bacakan. Kemudian para pelajar dengar dengan teliti. Mereka pun berganding bahu untuk membuat titik daripada pokok yang telah tumbang. Daripada pernyataan tersebut, kita perolehi maklumat iaitu mereka bekerja sama untuk membuat titik.
Maklumat kedua yang kita perolehi ialah mereka membuat titi menggunakan pokok yang telah tumbang. Baik, sekarang kita bina cerita. Contoh cerita yang boleh para pelajar bina ialah mereka pun bekerjasama untuk membina semula titi yang runtuh itu. Mereka menggunakan batang pokok yang telah tumbang. Baiklah, sekarang kita lihat pula gambar yang seterusnya, iaitu gambar yang terakhir. Dan mari kita bina cerita. Sebelum kita bina cerita, kita lihat dahulu gambar, penyataan serta dialog yang terdapat pada gambar tersebut untuk kita dapatkan maklumat semasa membina cerita. Apa maklumat yang kita perolehi? Okey, baik. Dengar, cikgu akan bacakan terlebih dahulu. Sila dengar dengan teliti. Setelah bermandi peluh, akhirnya mereka berjaya tiba di seberang. Syukurlah kita telah selamat. Berdasarkan penyataan dan dialog yang terdapat pada gambar itu, kita perolehi maklumat yang pertama, mereka berjaya menyiapkan titi itu. Maklumat kedua, mereka telah selamat menyeberangi titi itu dan mereka berasa bersyukur. Baik, mari kita bina cerita. Lihat contoh cerita yang boleh kita bina. Akhirnya, titi yang mereka bina telah siap. Mereka bersyukur kerana telah dapat menyeberangi sungai itu dengan selamat. Baiklah, para pelajar, sekarang kita lihat pula peribahasa. Mari kita belajar peribahasa. Apakah peribahasa yang telah digunakan dalam cerita Keluarga Adiputra? Peribahasa yang pertama, bagai telur di hujung tanduk. Bagai telur di hujung tanduk. Maksudnya, kedudukan atau keadaan yang meruncing. Maksudnya, kedudukan atau keadaan yang meruncing. Atau lebih ringkas lagi, sesuatu masalah yang serius. Masalah yang serius. Okey. Peribahasa yang kedua ialah ada jalan. Ada jalan. Maksudnya, ada cara untuk selesaikan masalah. Maksudnya, ada cara untuk selesaikan masalah. Peribahasa yang ketiga ialah gelap seperti malam. Gelap seperti malam. Maksudnya tidak ada cahaya atau keadaan yang sangat gelap. Peribahasa yang seterusnya ialah langkah kiri. Langkah kiri. Maksudnya tidak bernasib baik atau malang. Tidak bernasib baik atau malang. Seterusnya, putus asa. Putus asa. Maksudnya hilang semangat atau mengalah. Hilang semangat atau mengalah. Peribahasa yang seterusnya ialah hendak seribu daya, tidak hendak seribu dalih. Hendak seribu daya, tidak hendak seribu dalih. Maksudnya, jika kita mahu membuat sesuatu, pasti kita akan membuatnya dengan bersungguh-sungguh. Dan begitu juga sebaliknya. Cikgu ulang, maksudnya jika kita mahu membuat sesuatu, pasti kita akan membuatnya dengan bersungguh-sungguh. Dan begitu juga sebaliknya.
Peribahasa yang seterusnya ialah berganding bahu. Berganding bahu. Maksudnya bekerjasama atau tolong-menolong. Maksudnya bekerjasama atau tolong-menolong. Baiklah para pelajar sekalian, itu sahaja yang dapat cikgu kongsikan untuk siri pembelajaran kali ini berkaitan tajuk keluarga adiputra. Semoga apa yang cikgu kongsikan dan cikgu sampaikan dapat memberi manfaat kepada para pelajar sekalian. Semoga kita berjumpa lagi di siri yang akan datang. Cikgu ucapkan selamat belajar dan terima kasih.